aku pun baca sikit apa yang Puan cakap. Padu, bukti kegagalan Raja Formula, kata Puan. Pemimpin UMNO mengkritik kegagalan sistem pangkalan data padu yang disebabkan kelemahan dan dalam sistem kerja serta komunikasi. Ahli, tak baca selebihnya, Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Fuad berkata, ia juga memberi gambaran kegagalan Menteri Ekonomi Rafizi. Rafizi dikaitkan dengan Raja Formula gagal. Formula semua tidak menjadi. Padu itu Rafizi, Rafizi itu padu. Padu dilihat gagal. Sebab itu PMX minta Rafizi perjelas isu padu pada Kabinet. Kerajaan Sarawak secara terbuka negatif terhadap padu. Ibarat telanjangkan diri, kata seorang Menteri Sarawak. Padu gagal kerana sistem kerja gagal, komunikasi gagal dan imej Rafizi yang gagal. Apakah delivery sistem kebajikan rakyat yang akan terencak dan tambah kucak-kacir, tulisnya dalam satu hantaran di Facebook. Terdahulu Sarawak meminta beberapa perubahan berkait dengan maklumat peribadi yang diminta dalam sistem padu. Menteri Pelancongan Abdul Karim berkata pendaftaran padu ibarat telanjangkan diri. Ini kerana katanya orang ramai perlu mendedahkan semua butiran peribadi termasuklah akaun bank, hartanah dan pelaburan. Babe, kita nak tanya pasal macam dia kata butiran peribadi termasuk akaun bank. Babe, orang yang bisnes juta-juta tu babe, ni kita boleh tengok bilion-bilion kaya-kaya hak yang apa. Kita boleh tengok orang founder kaya-kaya yang duk buat sale gila-gila setiap hari, duk sale parcel satu lori berlori-lori parcel. Tahu sehari tu berapa ribu orang dan berapa puluh ribu orang nombor akaun yang depa bagi. Walaupun kita bagi barcode tetap kita boleh detect nombor akaun dia. Tetap kita boleh detect. Nombor akaun ni kalau orang-orang yang bisnes, nombor akaun tu ada di mana-mana saja. Tak ada masalah pun. Tak ada. Kita tak pernah dengar pun kena hack ke, kena itu, kena ini sebab pendedahan nombor akaun. Tak, memang tak masuk akal. Memang tak masuk akal. Hartanah, of course lah kita kena tahu, kerajaan kena tahu sebab hartanah setiap tahun kita kena bayar cukai. Cukai tanah. Mak aku ada tanah yang hak mereka sebulan, satu tahun pun mereka kena bayar cukai beratus, 200 ke 300. Beberapa tanah tu beratus-ratus juga. Jadi apa kerajaan pun kena tahu juga, dan pelaburan. Dan kita kena ingat pelaburan, anda kata kita buat ASB. Di dalam akaun ASB kita ada RM100,000 dan setiap tahun kita boleh dapat RM60,000 kan. Macam 6% kita boleh dapat beribu-ribu, dan biasanya orang akan buat pendapatan kan, jadi dia ada juga pendapatan, tapi baguslah kita bagi tahu kepada kerajaan. Itu je pun kan. Kita tak pernah dengar lagi lah kan, disebabkan tersebarnya nombor akaun hartanah. Tiba-tiba ada orang pergi rampas tanah kita, tiba-tiba ada orang pergi rampas pelaburan. Memang tak masuk akal. Jadi ada ayat dan syok bawah ni bernama melaporkan Rafizi diminta memberi penjelasan kepada jemaah menteri berhubungan isu pendaftaran padu minggu depan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memaklumkan ia susulan kebimbangan yang dibangkitkan oleh Premier Sarawak Abang Jo. Mengulas lanjut, kata Puan, Rafizi kini telah menerima karma yang dilakukan sebelum itu dalam mengkritik kepimpinan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Dulu Rafizi suka menghasut BN. BN itu barang naik. Najib itu 1MDB. 1MDB itu Najib. Sekarang hukum karma dipulangkan kepada dia. Tulis Puan lagi. Aku kalau 1MDB ni aku tak mau masuk. Tapi kalau aku masuk lagi, banyak orang BN marah. Aku jujur aku cakap, dekat TikTok pun aku dah kena sound dengan orang UMNO sendiri tau. Mereka duk pertahankan Najib itu. Yes, ada betul, ada benda yang baik yang Najib buat. Tapi 1MDB tu yang di bawah Najib tu masalah ke ataupun tak bermasalah, kita nak tanya. Kalau tak ni, Anwar Ibrahim
Yang macam dah kena bayar hampir 50 bilion, babe. Kerajaan dah kena bayar hampir 50 bilion. Awak macam MDB tu tak ada masalah ke? Kan sampai kena naik mahkamah ni, kan kena naik mahkamah sana, kena naik mahkamah sini. Itu macam MDB tak ada masalah ke? Bermasalah. Kalau betul lah, bukan nak katalah Najib tu baik, bersih, bersih, suci dan berseri, MDB takkan ada masalah. Takkan ada duit masuk ke dalam akaun bank Najib. Kita malah duk nak sebut soal-soal 1MDB, SRC, apa perbicaraan, apa kerugian negara. Tapi benda tu berlaku. Benda tu benar-benar berlaku. Kan? Oh, betul boleh kata hukum karma lah, apa semua kan. Jadi, tak apalah. Okey, tak apa, satu bab. Aku nak bawa dengan hampa hak yang adalah yang macam kritikan hak yang kata nanti kita punya data akan bocor kan, segalanya akan bocor kan. Dan tak apa, aku akan berkongsi dengan hampa lagi jawapan Rafizi. Jangan biarkan pengalaman kita dengan syarikat swasta yang bocor, maklumat sana sini menyebabkan kita menolak terus sistem padu. Jadi ya, sama-samalah, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Rafizi Ramli. Tapi kalau yang bocor itu daripada telco, janganlah marah kerajaan. Kena marah telco lah. Kalau saya jadi sedara-sedari, saya mungkin angkat tangan, saya tanya, macam tu mampulah kita kena percaya cakap menteri bulat-bulat. Saya tak percaya juga. Menteri kata selamat, saya kata tak selamat juga. Sebab itu kita kena tengok kepada rekod kebocoran sekarang. Daripada dilancarkan 2 Januari sampai sekarang, ini berapa bulan 23 Mac, memang ada pelbagai cubaan untuk memecah masuk. Yang biasa itu termasuklah DDoS, yang nak akses daripada tempat-tempat tak masuk akal, contohnya daripada Alabama, USA. Tak masuk akal. Tak adalah ramai sangat orang kita, tapi sampai berjuta kali nak masuk kan. Yang itu semua kita ada rekod. Cubaan itu banyak, tetapi sehingga sekarang masih lagi kekal selamat kan? Jadi kalau kita sebab itu saya minta supaya bila kita bercakap mengenai kebocoran data, kita bercakap mengenai maklumat dan sebagainya ni, saya faham kebimbangan itu kerana memang ada kebocoran sebelum ini. Tapi kalau yang bocor itu daripada telco, janganlah marah kerajaan. Kena marah telco lah. Jangan oleh kerana kita mengalami kebocoran maklumat dengan syarikat swasta, tapi yang dituding jari ialah kerajaan. Marah dekat telco lah. Saya tak nampak lagi contohnya ada rakyat Malaysia yang mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana syarikat swasta yang banyak berlaku kebocoran maklumat ini. Saya tak nampak. Sedangkan ada undang-undang yang membolehkan. Tujuan saya cucuk macam itu supaya kita berpada-padalah dalam kita memberikan pandangan kita mengenai semua ini, kerana kita tidak boleh sampai alpa bahawa keberadaan satu pangkalan data utama yang bersepadu adalah cukup penting untuk rakyat. Jangan kerana pengalaman kita dengan syarikat swasta yang sana sini yang bocor, ataupun dengan jabatan kerajaan sebelum ini yang pernah ada bocor, itu menyebabkan kita menolak terus apa-apa langkah untuk mempunyai satu pangkalan data bersepadu. Sedangkan pangkalan data bersepadu itu akan membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai program yang akhirnya menambah kebaikan yang sangat baik, yang sangat besar kepada rakyat kita. Jadi I'm not saying that kita boleh bagi jaminan. Ada orang tanya saya, tweet saya tak nak isi selagi kerajaan tak bagi jaminan. Cuba kau pergi minta jaminan dengan Microsoft, dengan Google. Mana ada sebarang sistem IT di dunia ini yang memberi jaminan tidak akan ada risiko kebocoran? Semua ada.
Hacker ni memang kerja dia lah, dia nak hack, dia akan cuba cari jalan lah. Sebab itu kita kena tengok risiko-risiko apa yang lebih tinggi yang membuka jalan kepada hacking. Satu risiko utama contohnya, kalau menggunakan third party vendor, kontraktor luar, risiko dia tinggi kerana dia tidak tertakluk kepada undang-undang penjawat awam. Penjawat awam kami semua ni semua tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi. Kalau ada saja kebocoran, kami masuk penjara. Kalau ada orang buat laporan, siasat-siasat dia yang bocorkan, masuk penjara terus. Syarikat swasta yang kita dengan bank, kita dengan telco, mereka tidak tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi. Yang orang kata perlindungan data peribadi, PDPA semua ni kan, kalau bocor daripada syarikat swasta, sebab data syarikat swasta itu tidak dikelaskan sebagai Akta Rahsia Rasmi. Data kerajaan semua Akta Rahsia Rasmi. Ambil borang semua ni, data ni semua Akta Rahsia Rasmi kan. Jadi kalau contohnya, kalau bocor daripada padu, ada laporan polis, polis pun pergi siasat, dia siasat, dia tengok, saya bocorkan, masuk penjara lah aku. Tapi kalau swasta, dia tak begitu, kerana dia di bawah akta lain, dia ada perlindungan data peribadi kan, Akta Perlindungan Data Peribadi. Kalau ada bocor, kena buat laporan kepada polis ataupun terus kepada Pesuruhjaya Data Peribadi. Pesuruhjaya Data Peribadi akan siasat ataupun polis akan rujuk kepada. Kemudian kena tunjukkan pula, kalau nak ambil tindakan, kena tunjukkan pula bahawa pihak swasta itu leka atau cuai atau sengaja, baru dia ada liability. Kalau tak ada liability. Jadi bagi saya, sebab itu segala yang kita ada sekarang dari segi akta, dari segi langkah yang telah diambil, sebenarnya memadai untuk kita cuba sedaya upaya melindungi. Okey geng, itu dia Rafizi Ramli, dia menceritakan daripada segi data, keselamatan data, dan data kita ni memang ada di mana-mana dah. Di mana-mana pun kita dah ada dah. Di dalam ni nombor telefon kita kan kita pakai nombor tu kita berdaftar dengan Celcom ke, Digi ke, Maxis ke, U-Mobile ke. Waktu kita nak beli nombor tu, kita akan guna IC. Okey, itu baru dekat telco, belum dekat syarikat kita lagi. Syarikat yang kita pernah bekerja dan yang kita bekerja. Sebab dulu pun mereka pernah minta kita punya salinan IC lah, itulah, lesen lah, segala mak nenek mereka minta. Jadi mereka ada data kita daripada dulu lagi. Dah ada lama dah. Lepas tu, kalau daripada sistem-sistem internet, kan, cuba kita boleh tengok, kita duk buat online banking melalui syarikat-syarikat apa pun ada juga. Jadi data kita daripada dulu lagi. Sama ada pemegang data tu dia nak membocorkan ataupun dia nak pegang amanah, dia nak jaga data-data rakyat. Jadi aku nak bawa dengan hampa ni, dengan Rafizi Ramli, dia akan menyampaikan kepada kita macam mana bila sistem padu dah dijalankan, macam mana rakyat akan dapat manfaat melalui sistem padu dan juga subsidi bersasar ni. Jom sama-sama kita dengar Sat, apa yang Rafizi cakap. Keluarga bawah yang patut dapat bantuan ini, kalaupun naik gaji tapi masih lagi tak cukup, jadi kita nak buat macam mana? Sebab itu pakcik-pakcik dekat kampung minta saya tanya direct dengan menteri hari ni, dia ada dah expiry date untuk amount tu dalam tu? Sebab expiry date untuk yang amount yang akan dikredit dalam e-wallet tu untuk subsidi tu nanti. E-wallet mana pula? Dalam tu ada dalam question tu ada satu. Oh, ada tak cadangan nak bagi e-wallet ke apa? Dalam tu dia tanya e-wallet, nanti kita akan choose banyak e-wallet kat situ kan. Adakah subsidi tu nanti dia akan masuk e-wallet? Dalam e-wallet tu ada amount dia. Mungkinkah ada expiry date? Bila kerajaan masuk subsidi tu, katakan dia tempoh 6 bulan ikut bajet financial year. Lepas pada 6 bulan 1 hari expired, dah tak boleh guna. Soalan pertama pasal e-wallet sama ada expiry ke tidak lah. Cadangan yang diangkat kepada kerajaan sekarang dan sedang dibincangkan dan akan diputuskan ialah bantuan itu adalah dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan. Sebab itu ia sesuatu yang tidak pernah
kita tawarkan kepada rakyat sebelum inilah. Sebelum ini kalau ada bantuan, kita bagi 3-4 bulan sekali, ataupun bagi e-wallet macam itu kan. Dan melalui padu kita nak ada reformasi bantuan sosial rakyat untuk tempoh jangka masa yang panjang. Seperti yang saya selalu ulang, bahawa tumpuan kerajaan bukan untuk jaga harga barang semata-mata. Menangani kos sara hidup rakyat ialah bersabit dengan meningkatkan pendapatan bulanan kerajaan juga, pendapatan bulanan keluarga juga kan. Jadi kita buat macam-macam lah. Yang kaki tangan awam tu kita tengah cuba, dan insya-Allah dimuktamadkan kenaikan gaji. Untuk swasta kita perkenalkan dasar gaji progresif supaya naikkan gaji. Tapi untuk yang keluarga bawah yang patut dapat bantuan ini, kalaupun naik gaji tapi masih lagi tak cukup. Jadi kita nak buat macam mana? Sebab itu pindahan tunai pakcik yang bila kita kata subsidi bersasar ni, apa sebenarnya subsidi bersasar ni? Sebenarnya yang pertimbangkan, dibincangkan, diperhalusi di kerajaan setakat ini, dia menjurus kepada satu model, iaitu pindahan tunai bulanan, iaitu lebih kurang tambahan gaji bulanan lah, RM300 sebulan, RM400 sebulan, bergantung kepada keadaan. Dia ada range dia daripada berapa ke berapa, tapi dia akan dapat tambahan pendapatan bulanan. Jadi yang abang tanya pasal e-wallet semua tu, dia jangan bimbang lah, dia tak timbul soal expire ke tak expire, begitulah kan. Apa yang dimaksudkan oleh Rafizi tadi, lepas ni duit kerajaan akan salurkan ke dalam akaun bank kita terus. Kerajaan akan masukkan duit ke dalam akaun bank kita. Yang bantuan tunai rahmah asing, bukan, tak ada kena-mengena. Yang bantuan tunai rahmah tu, itu akan diteruskan. Sekarang ni yang padu ni untuk subsidi bersasar. Subsidi bersasar ni sebagai inilah, okey, aku bawa sikit lah. Macam orang kata daripada zaman Najib, kenapa Najib bila dia buat GST apa semua, dia bagi duit BRIM? Apakah tujuan BRIM tu? Tujuan BRIM tu diberikan oleh kerajaan bermula daripada Najib Razak untuk menampung kos sara hidup. Kalau kita beli satu-satu barang, kita beli beras, beli apa-apa, kita beli je, dulu harga RM2, sekarang dah harga RM5. Jadi RM3 kenaikan harga satu-satu barang tu. Jadi dengan RM3 itulah kerajaan tampung. Itulah tujuannya kerajaan daripada zaman Najib, bagi duit ikut BRIM lah. Lepas tu zaman Pakatan Harapan nama apa dia? Zaman Pakatan Harapan nama apa dia? Aku pun lupa lah. Lepas tu bagi, lepas tu sekarang ni kan, bantuan tunai rahmah BTR, bantuan tunai rahmah. Tujuan utama dia untuk nak menampung kos sara hidup, harga-harga barang yang naik. Dan sekarang ni apabila kerajaan buat subsidi bersasar, barang-barang yang sepatutnya di dalam rumah kita menggunakan barang-barang subsidi, termasuklah minyak kereta, minyak motor, anak-anak kita, isteri kita apa ni, kerajaan nak tahu total dan kerajaan akan masukkan ke dalam akaun bank kita. Faham tak? Kerajaan akan masukkan ke dalam akaun bank kita. Walaupun dia semiskin-miskinnya ataupun dia sekaya-kayanya, bila dia isi padu, dia ada hak dia walaupun sedikit. Kerajaan tetap akan bagi kepada dia. And itulah kita nak tanya balik. Yang dikatakan oleh Menteri Pelancongan Sarawak, macam dia kata bogelkan data-data rakyat di dalam sistem paduan. Aku duk fikir bogel yang macam mana? Bogel yang macam mana? Sebab segalanya daripada kita beranak pun, kerajaan dah bagi surat beranak. Kita nak masuk sekolah, kita nak masuk sekolah itu, sekolah ni. Of course akan ada kan. Contoh macam Kementerian Pendidikan kan, ataupun di bawah sekolah kemaskan, dia akan minta juga surat beranak. Kita nak, contohlah macam kita nak berkahwin ke apa ke, semua ni semua dah ada dah. Semua dah ada. Semua di setiap kementerian tu dah ada. Sekarang ni untuk buat padu, kerajaan nak gabungkan semua. Kerajaan nak tahu yang terbaru.
Nak tahu yang terbaru, dulu hang pakai Ekombank, Maybank. Sekarang hang dah tak pakai Maybank, hang pakai Afimbank. So hang nak duit padu ni masuk, hang masuklah akaun Afimbank hang. Hang masuklah Ekombank yang terbaru yang hang guna tu. Kan? Oh, dia pula petik dengan e-kasih pula. E-kasih ni kita pun tahu. E-kasih ni gelandangan orang-orang miskin yang ada direkodkan daripada dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan zakat. Kalau dekat KL ni Mawib kan, Jabatan Mawib, apa dia, Mawib masuk dah dekat dalam KL ni, dia akan ada satu kutipan zakat-zakat apa semua, dan agensi agama Islam wilayah persekutuan yang akan handle, pergi cari orang-orang miskin, orang-orang yang duk tidur, keluarga janda tinggal anak ada 2 orang 3 orang duk tidur tepi-tepi jalan. Kalau hampa tengok dekat Facebook dan juga TikTok, Menteri Agama, hampa boleh tengok aktiviti dia turun ke KL sampai ke pagi, pukul 2-3 pagi, dia nak pergi bagi bantuan, pergi cari rakyat-rakyat hak yang apa susah. Itu rakyat yang susah yang dapat e-kasih. Yang orang macam kita ni, orang macam kita duduk rumah sewa, asal orang Kedah tapi mai duduk Selangor, duduk rumah sewa, berapa kos rumah sewa kita. Jadi seperti mana yang aku cakap tadi awal-awal tadi, memang apa sistem padu ni memberi ancaman kepada pimpinan-pimpinan, teman-teman Sarawak tu samalah. Depa pun dia macam depa akan jadi, oh Anwar Ibrahim bagi duit setiap bulan babe. Anwar Ibrahim bagi duit setiap bulan kepada rakyat. Barisan Nasional tak pernah bagi. Pakatan Harapan 140 ni bawah Mahathir tak pernah bagi. Perikatan Nasional bawah Muhyiddin tak pernah bagi setiap bulan. Zaman siapa dia lagi? Ismail Sabri pun tak pernah bagi duit setiap bulan. Tapi Anwar Ibrahim bagi. Faham tak? Jadi Alhamdulillah. Kan? Jadi bila Anwar bagi macam ni, dia memberi ancaman kepada puak-puak ni, puak-puak pimpinan yang nak rakyat bergantung kepada ahli-ahli parlimen. Jadi apabila Anwar dah bagi setiap bulan, rakyat dah tak bergantung kepada ahli-ahli parlimen. Itu je lah. Kan? Jadi itulah saya nak kata jenis macam Puan tu, aku rasa sangat-sangat tak puas hati. Sepatutnya dialah orang yang perlu membanggakan UMNO, sebab UMNO ada di dalam kerajaan. Sepatutnya dialah orang yang terpaling, sebab dia ada di dalam MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan UMNO berada di dalam kerajaan hari ini, dan sepatutnya dialah orang-orang UMNO lah perlu war-warkan, tunjuk UMNO lebih terkedepan, UMNO lebih terkedepan. Tapi sekarang Rafizi Ramli yang terkedepan. Rafizi Ramli siap buat sidang media. Okay, rakyat, hampa nak tanya apa? Mai tanya. Cuba tengok, dialah yang memikirkan aplikasi sistem padu. Dialah tukang jawab. Dialah itu, dan timbalan Menteri Ekonomi orang GPS, orang Sarawak, tapi dia tak sampaikan kepada kepimpinan Sarawak. Kan? Yang UMNO ni pula hanya beberapa orang. Aku tak perasan lah UMNO yang duk keluarkan kenyataan soal-soal padu ni. Aku tak perasan lah. Hanya daripada pimpinan PKR, daripada Rafizi Ramli, video-video soal-soal padu, sehingga buat satu Facebook, buat satu TikTok menceritakan soal-soal padu ni pun Rafizi Ramli. Daripada UMNO, aku tak nampak. Kan? Tapi bila macam kita sentuh soal-soal ni, lagi mulalah ada orang boykot kita, ada orang hantam aku, ada orang ni hantar hormat lah UMNO apa semua, hantar hormat lah. Kita hak di bawah, and macam mana kita orang bawah, kalau hak di atas tak hormat sesama kawan gabungan dia, tak payah sembang lah. Kalau hak di atas saling hormat, saling bantu, no problem. Tapi yang di atas pun hang tak membantu rakan gabungan hang di dalam kerajaan. Hak di bawah hanya boleh bersembang-sembang, last bila tak puas hati hang kata kat aku kata kat hang. Itu yang masalah ni. Kan kita bangga UMNO dapat bersama dengan Pakatan Harapan tubuh kerajaan. Tapi sebab dendam-dendam politik duk ada di atas tu lagi, jelaslah beb Puan hang memang dendam politik. Tengok berapa banyak serangan-serangan dia terhadap Rafizi Ramli. Kalau hampa masuk Google, hampa search Fuad
Fuad dan Rafizi Ramli. Serangan Fuad Zakashi terhadap Rafizi berapa banyak? Aku ni sikit lah kan, aku pun tunjuk sikit lah. Fuad dan Rafizi kan, naik berita daripada sebelum ni pun mungkin macam ada juga iklan pun tentang inilah. Memang banyak serangan-serangan dah sepanjang 2023 dan 2024. Banyak serangan-serangan Fuad terhadap kerajaan, terhadap Rafizi Ramli. Dia ingat senang kot, senang sangat ke apa dia nak buat padu ni, nak memperjelaskan lagi, nak buat keselamatan. Sebab kalau Rafizi Ramli dia macam dia ada dekat dalam town hall untuk soal jawab padu. Dia kata sistem padu ni bila orang dapat hack di level yang pertama, tapi dia tak dapat lagi semua. Dia ada level stage by stage. Level pertama, level kedua, level ketiga untuk orang yang nak hack sistem padu ni. Orang yang nak buat tu pun, Rafizi pun cakap, dia orang IT, dia tahu soal komputer, sistem lah, apa semua dia tahu. Jadi untuk keselamatan bersama dengan penjawat awam, bina sistem tu. Tapi yang Fuad kan, aku kalau aku memang aku sebut haram jadah apa semua, aku boleh keluar. Okey. Apabila Fuad 2 Jun 2023 pun dia ada buat keluar. Okey, 19 Februari. Fuad Zarkashi sedia berdebat dengan Rafizi. Fuad Rafizi adalah kembar Raja Popular. Tony Pua dan Rafizi adalah kembar Raja Formula Temberang, kata Fuad. 2 Jun tembak kaki sendiri ialah apabila pimpinan tak perform. Okey, lepas tu semalam padu gagal kerana imej Rafizi. Padu bukti kegagalan Raja Formula Rafizi, kata Fuad. Okey, 3 Jun. Saya boleh dituduh tembak kaki sendiri apabila takut bersuara. Okey, 31 Mei 2023. Apakah Rafizi tidak persiapkan untuk jadi menteri? Fuad kabinet reshuffle kan, buang Rafizi kan. Banyak serangan-serangan dia. Nampak walaupun kita dah bersama tapi hang masih ada lagi dendam-dendam politik. Itu kalau hampa tengok keluar sekejap antara Saifuddin Nasution bersama dengan KJ. Apabila soalan yang ditanyakan oleh KJ kepada Saifuddin, orang kata biawak hidup. Ibarat UMNO ni biawak hidup. Dengan jawapan Saifuddin tu pada aku sangat-sangat okey, sangat-sangat best. Sebab Anwar Ibrahim kata, sepanjang kita berkawanlah baik-baik. Kita berkawan. Jangan kita bermusuh. Sebab tu kita boleh tengok layanan Anwar Ibrahim terhadap UMNO. Okey, tak ada masalah. Tapi antara Zahid dengan Anwar kita nampak okey lah. Tapi yang budak-budak Zahid dengan budak-budak Anwar masih lagi bertelagah. Sebab apa? Majoriti bermula daripada belah sana. Bermula daripada belah UMNO. Macam kita boleh tengok Fuad ni. Rafizi dia jarang sangat dia menjawab Fuad ni. Tapi Fuad tetap serang. Demi nak perburukkan Rafizi lah. Tu je lah cara dia. Jadi tak tahulah kan mereka ni akan sampai bila, cara macam mana. Tapi aku nak bawa satu lagi penjelasan daripada orang dia ni di bawah Menteri Ekonomi juga, perempuan ni. Dia menjawab soal padu. Dikatakan miskin. Okey, ini sangat penting sebab di Malaysia kita menggunakan pendekatan targeted poverty. Jadi sangat penting untuk mengenal pasti siapa yang miskin. Jadi padu bagi saya dapat membantu mengenal pasti yang dulunya kelemahan yang wujud. Kalau dulu kita berhadapan dengan situasi yang kita apa yang kami akademik panggil era of omission and era of inclusion. Kita masukkan nama orang yang mungkin tak layak tapi nama dia ada, ataupun orang yang layak tak ada. So itu yang cuba diatasi oleh padu. Itu nombor satu. Nombor dua yang saya tadi kita ada juga bincang tentang kedinamikan, dynamics, the dynamics of poverty.
Kemiskinan ini bukan sesuatu yang statik. Sebab dalam istilah kemiskinan kita ada konsep transient, iaitu orang tu macam saya katalah, awal bulan dia M40, dia kata tengah-tengah bulan, ujung bulan dia dah jatuh kepada B40. So begitu juga dari segi kemiskinan, ada yang mula-mula dia B40, dulu tak miskin, tiba-tiba dia jatuh miskin. Jadi padu dengan data yang dikatakan almost real time, dia dapat mengurangkan benda tu. Dia mungkin tidak dapat menyelesaikan. Jangan kita ingat bahawa padu ini perfect. Yang apa yang kita ada, padu tu bagi saya is a good start, a fantastic start. So it just add on. Itu bagi saya. Orang yang kerajaan detect sebagai susah, siapa? Yang beritahu kerajaan dia susah, siapa? Dan yang daftar padu bagi tahu dia susah, siapa dia? Ya, orang kaya tak nak daftar, tak nak declare, terpulanglah. Tapi pada kita yang tak kaya, jangan terikut rentak mereka. Takkan T20 mana-mana menteri ahli parlimen yang mahu tanggung kehidupan kita. Akhirnya bila kita tak daftar, kita merentan, kita dinafikan, kita melalak, kita menderita, kita jadi bahan politik, serang menyerang, ia masih tidak mengubah dan membantu.